أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Radina billahi rabba, kami redha Allah Tuhan kami. Wabil islami dina, Islam cara hidup kami. Wabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, dan kami senang hati percaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan juga rasul. Kita masih lagi bersama dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam menelusuri perjalanan kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang diberi nama Ar-Rahiqul Makhtum karangan Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Yang pertamanya, kenapa kita mempelajari sirah dan mengetahui sirah? Untuk kita mewujudkan rasa cinta dan sayang terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita akhir zaman ini. Dan untuk apa kita belajar sirah? Untuk kita mengetahui mengapa Allah Subhanahu wa taala mencintai satu susuk tubuh ini, iaitu makhluk yang paling Allah sayang, nombor satu, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inilah manusia yang diberikan ujian Allah tak berhenti daripada dalam kandungan Aminah sampailah hari kewafatan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sahaja yang menerima ujian yang paling berat selain daripada turutan-turutan Nabi yang lain. Kerana itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi penghulu kepada semua Rasul dan Nabi. Dan kita mempelajari sirah supaya apa? Lagi banyak kita tahu tentang sirah, lagi kita cinta. Sebab apa? Kita kenal Rasulullah, menelusuri sunnah Nabi, kisah perjalanan hidup Nabi, apa yang Nabi tanggung, macam mana Nabi sebarkan Islam sampai ke hari ini. Tak ada satu negara pun, daerah pun yang tak ada orang Islam. Jadi kita mempelajari sirah ni untuk kita tahu kenapa Allah begitu mengiktiraf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai makhluk yang paling dicintai. Pada pertemuan yang dahulu, kita dah lihat bagaimana kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menempuhi ujian, iaitu ujian di mana keseluruhan keluarga Rasulullah, keseluruhan umat Islam dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah dipulaukan, telah diboikot oleh penduduk Mekah, pemimpin-pemimpin Mekah, di mana semua tidak dibenarkan. Yang pertama, berjual beli dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh umat Islam. Tidak dibenarkan berkahwin ataupun dikahwini. Kemudian tak boleh berurusan ataupun bercakap ataupun menjual beli dengan Muhammad dan keluarganya. Betapa besarnya perjanjian ini dibuat sehingga kan perjanjian ini ditulis dan ditampalkan di satu tempat yang paling mulia, iaitu di dalam Kaabah. Berapa lama Rasulullah diuji dengan orang Islam? Selama 3 tahun. Di mana Quraisy Mekah dan juga pemimpin-pemimpin Mekah ingin membunuh Islam secara perlahan-perlahan. Sehingga kan para sahabat, kami mendengar anak-anak kecil dengan tangisan yang kuat. Kami berlapar sehingga kami terpaksa makan daun-daun kering dan kayu, sehingga
melukakan bibir kami dan berdarah. Rasulullah diuji sampai macam tu sekali. Selama mana? Selama 3 tahun lamanya. Dan setelah 3 tahun lamanya Allah mentakdirkan apabila ada sekumpulan kecil orang-orang yang bukan Islam yang berjuang menyatakan, adakah kita mahu Mekah ni, orang kata orang Mekah membunuh orang Mekah sendiri. Adakah kita nak dikenali dengan sejarah sebegitu? Sampaikan Allah memberitahu kepada Nabi Muhammad bahawasanya perjanjian itu telah dimakan oleh anak-anak. Allah hantarkan tenteranya, anak-anak makan perjanjian itu yang ditampal di dalam Kaabah. Hanya tinggal perkataan Bismillah dengan nama Allah. Yang lain semua dah dimakan anak-anak. Lalu apabila dibuka di dalam Kaabah, maka nampaklah perjanjian itu telah hancur. Baru nak mula, baru nak bernafas, Allah Subhanahu Wa Taala menguji. Kita masuk ke dalam tajuk yang seterusnya, iaitu Tahun Duka Cita. Tahun Duka Cita ni kenapa kita panggil dia Tahun Duka Cita? Lepas peristiwa boikot itu, Abu Talib, iaitu bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mula jatuh sakit. Dan sakit ni bertambah parah. Dalam tahun bila? Tepat 6 bulan setelah dibebaskan daripada boikot. Maksudnya, lepas peristiwa boikot tu, Allah uji lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ujian yang berat, di mana bapa saudara Rasulullah yang kita boleh katakan sebagai pengganti bapa Rasulullah, Abu Talib ni dia jaga Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari umur 8 tahun sampai Rasulullah berkahwin dengan Khadijah, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi nabi. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur hampir 50 tahun. 50 tahun Abu Talib mula sakit yang berat tepat 6 bulan setelah dibebaskan daripada peristiwa boikot itu. Apabila Abu Talib ini sakit kuat, dekat hari-hari terakhir itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan bapa saudaranya. Masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melawat Abu Talib, yang kita katakan kalau sekarang ni, zaman sekarang kalau dekat hospital, doktor kata dah boleh panggil dah saudara mara tengok. Maksudnya dah nazak. Sakit yang nazak. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam untuk melawat bapa saudaranya Abu Talib, masa tu pemimpin-pemimpin kanan Mekah semua dah berkumpul dah. Yang paling ketua di situ iaitu Abu Jahal. Abu Jahal dia tahu Rasulullah pasti akan datang melawat bapa saudaranya. Dia tunggu dekat situ. Lalu apa benda yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jumpa? Untuk apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu mengharapkan keislaman dan keimanan Abu Talib. Begitu mengharapkan. Sebab apa? Itulah orang yang paling dia cinta, pengganti ahli keluarga bapanya yang menjaganya. Abu Talib lah pengganti kepada ibu bapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi keislaman Abu Talib ni memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunggu sangat. 10 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada Abu Talib, wahai bapa saudaraku, masuklah Islam, sebutlah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Satu perkataan yang mudah yang kita semua boleh sebut, tapi Abu Talib, Nabi sendiri yang mendakwahkannya, Abu Talib tak masuk Islam. Tapi dia tak lawan dakwah Nabi. Dia membela Rasulullah, malah melindungi Rasulullah
daripada semua ancaman musyrikin-musyrikin ataupun pemimpin-pemimpin Mekah yang menentang Muhammad dan Islam. Kita nak tengok apa yang Rasulullah kata. Duhai bapa saudaraku, ucaplah la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Itulah kalimah yang boleh aku jadikan hujah untuk menolongmu di hadapan Allah. Nabi kata, bapa saudaraku, ucaplah la ilaha illallah. Supaya apa? Supaya ianya menjadi modal hujah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bercakap di hadapan Allah, untuk memberikan syafaat kepada Abu Talib. Bila Abu Jahal dengar itu, Abu Jahal kata apa? Abu Jahal kata, hai Abu Talib, adakah kamu akan berpaling daripada agama Abdul Muttalib? Dia dengar Muhammad cakap, dia terus celah. Dia kata, Abu Jahal kata, hai Abu Talib, ni dah lama dah ni kamu dengan agama nenek moyang kita. Jangan disebabkan hari ini kamu nak memalukan kami dan keturunan kita dan nenek moyang kita. Abu Talib tak dapat sebut perkataan itu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lalu apabila Rasulullah ajak Abu Talib sebut perkataan itu, Abu Talib dipanling ke tempat lain, sehinggalah Abu Talib meninggal. Dan waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjujuran air mata Rasulullah sehingga basah. Nabi dia ada jambang basah, menangis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebab Abu Talib meninggal dalam keadaan tak memeluk Islam. Kalimah la ilaha illallah inilah yang memisahkan seseorang itu sama ada kekal di dalam syurga ataupun kekal selama-lamanya di dalam neraka. Sehingga kan Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu, turun ayat Al-Quran untuk bagi tahu kepada Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana lin-nabiyyi wal-ladzina amanu an yastaghfiru lil-musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memohon ampun untuk orang musyrikin, sekalipun mereka itu adalah ahli keluarga terdekat, setelah diterangkan dengan jelas kepada mereka bahawa jika mereka tetap tidak mahu beriman, maka mereka adalah penghuni neraka Jahanam. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala bagi satu lagi ayat. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Yang bermaksud sesungguhnya kamu Muhammad tidak dapat memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai. Nabi bagi tahu bagaimana sayang pun Nabi terhadap Abu Talib, bagaimana banyaknya Nabi menawarkan Islam, mengajak Abu Talib untuk masuk Islam. Tapi Allah kata, Muhammad, yang aku sahaja yang boleh tentukan siapa yang aku nak beri hidayah. Bukan kamu Muhammad. Aku yang berikan hidayah kepada siapa yang aku nak beri hidayah. Jadi kita ni yang boleh hari-hari sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekarang pun kita boleh sebut. Ketahuilah nikmat iman ini adalah hadiah dan tanda kasih sayang Allah kepada kita. Sebab apa? Allah yang pilih hidayah itu. Maka bersyukurlah, pujilah Allah dengan segala pujian. Alhamdulillah. Sebab Allah dah pilih kita untuk hidup dalam nikmat iman ini. Yang menentukan iman ini bukannya sikit-sikit. Menentukan sama ada orang itu di syurga ataupun selama-lamanya di neraka, diazab oleh Allah. Kemudian habis peristiwa itu, Allah pun beritahu Muhammad, kamu tak boleh bagi
iman Islam kepada orang yang kamu sayang, yang bagi hidayah tu, nikmat itu adalah Allah. Kamu hanya berdakwah saja Muhammad. Sampailah satu ketika ada riwayat bagi tahu Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib ni adalah bapa saudara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga. Hati dia lembut, ada potensi untuk masuk Islam. Abbas ni kata, dia kata kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, engkau sangat memerlukan bapa saudaramu. Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia melindungimu dan rela marah demi dirimu." Maka Nabi Muhammad bagi tahu, Abbas ni dia bagi tahu kepada Muhammad, tidak bolehkah kau berdoa kepada Allah untuk dikurangkan azabnya? Nak memohon ampun mustahil, sebab Allah dah tegur. Abbas kata, tidakkah boleh engkau berdoa supaya Allah mengurangkan azabnya, disebabkan Abu Talib ini membela kamu dan berjuang dan sanggup marah demi kamu? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya permohonan itu telah pun aku panjatkan kepada Allah, dan Abu Talib dialah yang berada di bahagian paling atas neraka. Semoga ianya dapat membantu apabila di akhirat nanti. Kerana apa? Di dalam neraka nanti Abu Talib inilah yang paling menerima siksaan yang paling ringan. Siksaan yang paling ringan tu apa? Neraka ni dia bukannya semua bakar. Dia tak bakar. Dia akan bakar mengikut kesalahan dan dosa kita. Ada orang keseluruhan tubuhnya dibakar. Ada orang bahagian pinggang sahaja dibakar hingga ke bawah. Abu Talib ini dia dibakar dalam keadaan dia memakai satu terompah ataupun slipper ataupun satu sarung kaki yang apabila dia memakai slipper itu, pelapik kaki itu, maka menggelegak-gelegaklah isi otak Abu Talib. Itu siksaan yang paling ringan. Abu Talib bila dia menerima siksaan itu, dia kata, akulah yang paling berat sekali siksaannya di dalam neraka. Sedangkan Nabi kata, dialah yang paling ringan sekali siksaan dia di dalam neraka. Kemudian selesai, Abu Talib pun meninggal, hilanglah salah satu tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergantung dari sudut mendapatkan perlindungan daripada Abu Talib, daripada kaum Quraisy, pemimpin-pemimpin Mekah yang ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selang berapa hari, ada riwayat kata selang beberapa bulan, 3 bulan. Ada riwayat kata selepas 3 hari. Selepas 3 hari baru sedih kehilangan Abu Talib tu tak hilang lagi. Allah uji lagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kematian isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anhum. Baru saja kehilangan bapa saudara, Allah uji lagi. Nabi ni Allah uji dengan ujian kematian bertimpa-timpa. Nabi belum dilahirkan, Nabi dah diuji dengan kehilangan bapa. Dengan kewafatan Abdullah, Nabi tak pernah jumpa ayahnya. Gambar pun tak ada. Baru nak rasa kasih sayang seorang ibu, Allah Subhanahu Wa Taala tarik pula nyawa ibu kepada Nabi, iaitu Aminah. Kemudian duduk bersama dengan datuk. Duduk dengan datuk sampai 2 tahun saja. Baru nak rasa kasih sayang, Allah tarik datuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umur 8 tahun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijaga dengan Abu Talib. Dan sampai sekarang Abu Talib telah pun wafat. Nabi tak ada ahli keluarga. Nabi adik-beradik tak ada.
mak ayah tak ada. Jadi Nabi tak ada tempat yang mana Nabi boleh bergantung ataupun bercakap. Siapa lagi? Tak lain tak bukan dengan isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Khadijah binti Khuwailid, di mana Khadijah ni meninggal selang beberapa hari ataupun beberapa bulan dalam riwayat yang lain selepas kematian Abu Talib. Maknanya Rasulullah punya kesedihan dengan Abu Talib tak selesai lagi. Allah uji lagi dengan kematian ataupun kewafatan Khadijah. Ujian Nabi dengan kematian ni terlalu banyak. 6 anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal di depan mata Rasulullah. Kalau Allah tarik semuanya sekaligus, satu kesedihan. Tapi Allah tarik ke semua anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali Fatimah. Dalam tempoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup lagi. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menguruskan jenazah anaknya satu persatu. Nabi diuji dengan ujian kematian. Satu ujian ni pun kita yang duduk dekat dunia ni belum tentu ada orang yang diuji seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita tengok Nabi Muhammad kehilangan dengan Khadijah. Apabila Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anhu meninggal pada usia 65 tahun pada bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian. Pada waktu itu umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 50 tahun. 50 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khadijah wafat pada umur 65 tahun. Bertambah sedih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Khadijah binti Khuwailid ni adalah wanita yang pertama, kita boleh katakan umat Nabi Muhammad yang pertama yang menerima Islam di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru nak memulakan dakwah untuk ajak orang masuk Islam. Maka Khadijah binti Khuwailid adalah orang yang pertama yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan kamu suamiku adalah pesuruh Allah. Dan Khadijah ni adalah salah satu isteri yang paling cantik di kota Mekah ketika itu, paling kaya di kota Mekah ketika itu, paling soleh dan paling cerdik di kota Mekah ketika itu. Semua kebaikan yang ada itu ada pada Khadijah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam sebuah hadis, Nabi kata dekat Khadijah, Nabi puji Khadijah, dia mengimaniku, beriman kepadaku ketika banyak manusia mengingkariku, melawanku. Dia percaya padaku, kejujuranku ketika banyak manusia menuduhku berdusta. Dia memanfaatkan hartanya untukku ketika banyak manusia memulaukanku. Daripada Allah aku dikurniakan anak dan tidak daripada isteri-isteri yang lain. Maksudnya Nabi kata Khadijah ni dia percaya pada Rasulullah dalam keadaan semua orang tak percaya. Dia beriman pada Rasulullah dalam saat semua orang tidak beriman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi. Dan Khadijah ini Allah muliakan dia. Keenam-enam anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir daripada rahim Khadijah. Hanya satu saja anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada, saya tak pasti daripada siapa, tapi ada satu anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu Ibrahim daripada perkahwinan dengan Maria Qibtiyah, tak silap saya. Kemudian dalam satu lagi kisah Nabi betapa Allah memuliakan Khadijah ini, belum lagi wafat, belum lagi mati, dah dapat berita daripada Jibril. Satu hari Jibril datang ke rumah Rasulullah, wahai Muhammad, sebentar lagi Khadijah akan membawakan
hidangan yang lazat dan minuman kepada kamu. Sampaikan salam aku kepadanya. Jibril kirim salam kepada Khadijah, dan sampaikan juga salam daripada Allah terhadapnya. Allah kirim salam kepadanya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dihidangkan makanan oleh Khadijah. Nabi bagi tahu, wahai Khadijah, tadi Jibril datang. Dia bagi tahu, suruh aku sampaikan salamnya kepada kamu dan sampaikan salam Allah kepadamu. Macam mana nak jawab salam daripada Allah? Takkan kita nak cakap Waalaikumsalam, semoga kesejahteraan kepada kamu. Takkan kita nak doakan pula kepada Allah. Bijaknya Khadijah binti Khuwailid, dia jawab, Allahumma antas salam. Ya Allah, kamulah kesejahteraan. Wa minkas salam. Dan kepada kamulah dikembalikan kesejahteraan. Wa ilaika ya'udus salam. Dan kesejahteraanlah, kepada kamulah kesejahteraan itu. Dia jawab macam tu. Khadijah jawab dengan jawapan yang penuh dengan keimanan dan kecerdikan. Dia kata, kamulah, daripada kamulah kesejahteraan, kepadamulah juga kesejahteraan, dan kamulah pemilik kesejahteraan. Dia jawab macam tu. Jadi Khadijah ini sampai beberapa tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Khadijah. Kalau duduk dengan isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, akan sebut Khadijah. Sehingga kan Aisyah pun rasa, apa kelebihan Khadijah berbanding aku? Dalam keadaan Aisyah rasa cemburu. Nabi kata, seperti jawapan yang tadi, dia adalah yang bersama denganku di saat aku ingin bermula dengan Islam. Dan Khadijah juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bersamanya dengan Khadijah, Allah tidak mengarahkan Rasulullah untuk berkahwin dengan isteri yang lain. Dan untuk isteri-isteri yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan lain. Maksudnya isteri lain ada madu. Hanya dengan Khadijah sehingga akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berkahwin dengan isteri yang lain atas arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tahun ni dinamakan dengan tahun kesedihan. Sebab apa? Baru selesai dengan peristiwa boykot. Allah Subhanahu Wa Taala uji dengan kehilangan. Allah wafatkan, matikan Abu Talib yang selama ini membela Rasulullah, dan Allah wafatkan pula Khadijah binti Khuwailid, salah seorang, iaitu isteri serumah dan sebantal. Allah tarik. Adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lemah, tak kuat, berhenti menjalankan dakwah, letak jawatan? Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti kita juga. Dari sudut Rasulullah akan sedih, gembira. Kalau lapar Rasulullah makan, kalau haus Rasulullah minum. Jadi inilah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala uji kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ujian-ujian yang berat ini, dengan ujian-ujian kematian ini. Sebab itulah saya katakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima ujian tak berhenti-henti. Dalam tempoh setahun ada ujian yang besar. Dalam ujian yang besar itu, dalam bulan tu pula ada ujian, dan dalam minggu pun ada ujian, dalam hari dan minit pun ada ujian. Tidak berhenti ujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekadar itu dulu kisah sirah untuk malam ini. Apabila kita dah lihat tajuk tahun duka cita, apabila tahun duka cita ni para sahabat nampak kesedihan. Kita kalau nampak orang sedih, kita tahu. Para sahabat semua nampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di wajah Rasulullah itu ada kesedihan, sehingga dinamakan tahun ke-10 ini sebagai tahun kesedihan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
atas kehilangan Abu Talib dan Sayyidatina Khadijah, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekadar itu dahulu, insya-Allah dalam siri yang akan datang kita akan lihat kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ujian yang berat ini, apa yang menguatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa ciri, iaitu faktor-faktor yang tertentu, iaitu beriman kepada Allah, kepimpinan, sifat kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasa tanggungjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iman kepada akhirat, Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi, dan keenam, khabar kemenangan yang Allah Subhanahu taala berikan. Inilah faktor-faktor yang menguatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan dakwah untuk kita yang sampai sekarang ini dapat merasai nikmat Islam. Dan insya-Allah kita akan sambung siri seterusnya. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk, yang lemah adalah daripada kelemahan saya sendiri sebagai makhluk Allah yang lemah dan tak ada apa-apa. Yang baik datang daripada Allah, dan yang lemah adalah kelemahan daripada saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.